Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, habislah. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Habislah. Aduh, pening kepala. Sakitlah kepala Razi Jidin kali ini. Sakitlah kepala Razi Jidin kali ini. Adakah dia akan termakan ludah sendiri? Dulu dia pernah menafikan, viral di seluruh Malaysia, dia nafikan keterlibatan atau pengetahuan. Dia tak tahu apa-apa. Dia kata dalam kes rasuah 80 juta untuk direct negotiation untuk JCAF bernilai 80 juta ringgit Malaysia. Tapi yang terjadi sebaliknya pula. Aduh, makin menggelopok, makin banyak bukti. SPRM seakan telah terima banyak lagi bukti baru. Bukti baru untuk kes rasuah yang terkait dengan Razi Jidin. Apa cerita ni Datuk Razi Jidin? Apa cerita sampai semakin banyak pula bukti yang diterima ni. Bukti yang diterima oleh SPRM makin banyak. Jadi makin besarkah kemungkinan Razi Jidin akan menikmati perasaan didakwa di mahkamah seperti Muhyiddin Yassin? Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menerima pelbagai lagi bukti-bukti yang baru berhubung siasatan rasuah ke atas satu projek Kementerian Pendidikan berkaitan dengan satu projek rundingan terus percetakan buku JCAF untuk prasekolah yang membabitkan lebih daripada 80 juta ringgit Malaysia. Ketua Pesuruhjaya SPRM iaitu Tan Sri Azam Baki berkata, setakat ini pegawai penyiasat masih aktif menyiasat kes berkenaan. Katanya SPRM menerima banyak bukti baru dalam masa terdekat ini yang boleh membantu kepada siasatan. Katanya selepas satu program menembak SPRM bersama media sempena ulang tahun SPRM ke-56 di Kajang pada hari ini. Ditanya bila bekas Menteri Pendidikan iaitu Datuk Dr. Razi Jidin akan dipanggil SPRM, Azam Baki berkata perkara itu akan diserahkan kepada pegawai penyiasat. Katanya saya tidak pasti bila Tarik Razi Jidin akan dipanggil kerana semuanya akan diserahkan kepada pegawai penyiasat, katanya. Pada minggu lalu, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia iaitu Datuk Seri Ahmad Kusairi Yahaya mengesahkan penahanan dua individu termasuk bekas setiausaha politik kepada Razi Jidin. Suspek pertama berusia dalam lingkungan 20-an yang juga bekas setiausaha politik kepada seorang bekas Menteri Kanan. Manakala suspek kedua ialah pemilik syarikat berusia lewat 50-an. Perkara itu Azam turut mengesahkan bahawa bekas Menteri Pendidikan itu dipanggil oleh SPRM untuk membantu siasatan. Sumber daripada bharian.com.my, diterbitkan semula di sabudin.com.net. Mana? Kali ini kita nak dengar suara Razi Jidin untuk menafikan semua ini pula. Takkanlah dia nak kata pula bukti-bukti yang SPRM dapat ni dicipta-cipta pula. Takkanlah dokumen-dokumen yang dirampas oleh SPRM, yang telah disiasat oleh SPRM itu, takkanlah Razi Jidin nak kata pula itu semua adalah dokumen palsu, itu semua dokumen rekaan. Kali ini saya fikir Razi Jidin tidak lagi dapat melarikan diri dengan mudah. Kalau sudah ada bukti, tak lama lagi pastinya Razi Jidin juga akan berada dalam keadaan yang agak payah lah, kerana mungkin
dia layak untuk didakwa di mahkamah, dia layak untuk didakwalah di mahkamah. Okey, jadi kepada semua ahli-ahli politik, terutamanya yang mempunyai kuasa, yang diberi kuasa dan amanah, jangan pandai-pandai salah guna kuasa ketika sedang berkuasa. Nanti lambat laun akhirnya tupai jatuh ke tanah juga. Menyesal sudah tidak berguna. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sekarang ini di seluruh Malaysia sedang heboh berkenaan perbincangan untuk rombakan kabinet. Siapakah yang akan ditukar? Siapakah yang akan dikekalkan? Siapa pula yang akan dinaikkan pangkat? Siapa pula yang akan pula terpaksa meninggalkan jawatan sebagai menteri penuh? Okey. Dan terbaru ini, seakan-akan ini pembayang yang sungguh kukuh bahawa memang betul bahawa rombakan kabinet mungkin boleh berlaku pada bila-bila masa. Ini baru saja diterbitkan di astroawani.com di mana mungkin bincang rombakan kabinet dengan yang di-Pertuan Agong, kata Perdana Menteri. Diterbitkan 29 September 2023. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak menolak kemungkinan membincangkan perombakan kabinet dalam pertemuannya dengan yang di-Pertuan Agong. Okey, baik. Persoalan paling utama ialah siapakah menteri yang sepatutnya ditukarkan. Adakah Rafizi Ramli tiba-tiba akan berubah portfolionya daripada Menteri Ekonomi kepada satu tempat yang lain? Atau mungkinkah kita akan melihat tiba-tiba dalam rombakan kabinet ini tercipta satu lagi sejarah di mana tiba-tiba daripada 2 timbalan Perdana Menteri kepada 3 orang timbalan Perdana Menteri. Adakah juga adanya kementerian yang baru ataupun menteri yang baru akan dilantik? Maksudnya ialah ada jabatan barukah atau kementerian barukah yang akan dilantik? Adakah kita akan melihat Zahid Hamidi mungkin akan ditukar? Ataupun mungkinkah Mak Sabu pula akan ditukar? Memandangkan Mak Sabu sekarang ini kena hentam teruk berkenaan dengan keadaan negara sekarang yang kekurangan beras, kekurangan gula, kekurangan apa lagi, minyak masak lah. Itulah yang selalu dorang hentam dia. Tapi bukan senang untuk kawal semua ini. Dan saya fikir Mak Sabu sudah melakukan tugas dia dengan baik. Jadi dan jauh lebih baik daripada mana-mana menteri yang sebelumnya. Jadi saya fikir dia tidak patut untuk dihentam sangat. Ataupun adakah kita akan melihat muka-muka lama di dalam UMNO akan masuk dalam kabinet? Adakah kita akan melihat akan ada ramai lagi senator yang akan dilantik di dalam kabinet? Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, mungkin anda boleh komen siapakah pada pendapat anda yang patut untuk ditukar dan siapakah pada pendapat anda yang patut untuk dinaikkan pangkat atau patut untuk ditukar. Adakah patut atau tidak? Dan mari kita melihat bersama-sama, adakah kali ini komposisi di dalam kabinet akan lebih ramai wanita lagi ataupun semakin sedikit? Bagaimana pula dengan wakil-wakil daripada DAP? Akankah bertambah banyak lagi? Kerana memang setakat ini komposisi dalam kerajaan DAP agak sedikit, tapi adakah selepas ini mereka akan menjadi lebih banyak? Saya rasa ada beberapa muka yang dalam DAP yang sesuai untuk menjadi menteri, sesuai untuk
dinaikkan menjadi menteri, menukarkan yang ada sekarang ini. Okey. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kita akan melihat bagaimana keputusannya nanti apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim, kalau dia akan membuat perbincangan rombakan kabinet dengan Yang di-Pertuan Agong ketika perjumpaannya nanti. Kita harap-harap yang terbaik untuk negara Malaysia. Kita harapkan perbincangan atau penilaian atau keputusan yang akan diberikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah yang terbaik. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia ku, kita jaga kita. Bye-bye.